just in charge je, just tengok-tengok je orang lain yang buat proposal dan sebagainya. Tapi dekat situ kita dah nampak dah, oh orang ni, bila mindset dah jadi macam tu, bagilah kerja paling mudah pun benda tu tak jadi yang terbaik lah. Dan juga understanding ni, semakin banyak komunikasi, semakin banyak memahami. Ramai budak communication kan, so kita tahu communication ni is the key. Kalau kita nak memahami ni, banyaklah berkomunikasi supaya kita dapat menjaga ataupun memahami antara satu sama lain. Ramai orang yang tak apalah, aku malas bagi tahu, dia bukan faham pun. Tapi sebenarnya disebabkan kau tak bagi tahu lah orang tak faham. Contoh ni ada contoh tambahan responsibility, ada peringkat-peringkat tanggungjawab. Contoh dalam meeting kan, kita buat meeting tapi orang tu tak dapat join, tapi dia tak bagi tahu. So salah siapa? Leader ni akan macam kenapa orang ni tak datang kan? So leader ni patut marah sebabkan orang tu tak datang. Lepas tu orang tu tak datang, orang tu cakap saya ada problem, saya ada masalah ni kan. Lepas tu saya tak dapat datang. So siapa yang salah? Salahnya orang tak dapat datang sebab at least lah kalau ada rasa tanggungjawab tu, at least tanggungjawab yang pertama hakikinya dia datang meeting sebab dia dah jadi biro kan. Dia dah jadi komiti ke apa ke kan, exco ke, line up ke apa ke. So dia dah tahu, oh ini responsibility aku, ni tanggungjawab aku kena datang. Tu yang pertama. Yang lepas tu dia ada peringkat dia, peringkat bawah dia sikit, dia datang lambat dan dia bagi tahu kan. Tu tak apa. Peringkat yang bawah lagi dia tak dapat datang, tapi at least dia bagi tahu. Ada alasan dia, oh sorry saya tak dapat datang, ni alasan saya, tuan-tuan. Peringkat ketiga dia tak bagi tahu, tapi dah habis meeting baru dia bagi tahu. Itu ramai juga kan, oh sorry tak dapat join, ni ada ni. Tak apalah, tapi at least itu peringkat, saya rasa peringkat paling rendah lah. At least bagi tahu tak dapat datang meeting, bagi tahu lah alasan. At least lah, dah habis meeting tu bagi tahu, sorry tak dapat datang, apa yang perlu saya tahu, apa yang perlu saya at least ada responsibility. Kita nampak benda tu, oh awak ni bertanggungjawab, walaupun tak dapat datang, nak tahu apa yang terjadi, apa semua kan. Dekat situ, kalau dia dah tak bagi tahu apa-apa, kita dah nampak dah, dia ni memang dah tak ada tanggungjawab. So dekat situ, faham lah layakkah dia untuk menjadi leader seterusnya. So seterusnya kita pergi ke quote yang kedua. So, mungkin setengah jam lah kot ada quote dia. Okay, so quote yang kedua, if you don't sacrifice for what you want become the sacrifice. Anda boleh screenshot, saya ulang kembali lah, anda boleh screenshot ataupun boleh tulis apa-apa berkaitan dengan quote ni, boleh tulis di chat supaya kita, kalau ada cerita di sebalik quote ni, boleh kaitkan dengan poin-poin apa yang saya bentangkan tadi. InsyaAllah kita akan berehat sekejap selama 1 minit. Okay, ada sesiapa yang nak ceritakan? Dekat sini saya nak menilai adakah anda profesional ataupun tidak, kita nak tahu. So dekat sini kita nampak benda ni saya bagi ruang untuk anda bercakap. So take your opportunity to bagi tahu, this is professional. Bila kita perlu bercakap, kita bercakap, dan bila kita perlu diam, kita diam. So dekat sini kita boleh tahulah. Cik tak lah.
So kalau ada apa-apa ni boleh terus chat di ruangan komen. So kita takkan mulakan kita takkan pergi ke seterusnya sehingga kita nak petik nama sian. Sebelum tu selepas ini adalah berkaitan dengan saya rasa mindset. Seterusnya kita akan tahulah apa benda jati apa ni personality diri kita nak sebenarnya. Saya nak tanya sikit lah, brother Rafif ada ke? Raf ada ke Raf? Tak ada lah. Kita bagi ruang ni dulu lah. Fatul, saudara Fatul, bolehkah cerita sedikit berkaitan dengan quote ni? Bismillah. Tentang quote ni, kalau maksud dia kalau dalam bahasa Melayu, kalau saya salah beritahu kalau kita tidak sacrifice atau korbankan apa yang kita nak, apa yang kita nak tu akan terkorban. Begitu kan? Ke saya salah faham? Dia sedikit lagi saya rasa. Sikit lagi. Sikit lagi. Okay. Macam yang saya faham, saya cerita sikit je. Macam saya ada satu orang kata apa, cita-cita yang saya nak bawa. Tapi disebabkan saya tak berani untuk korbankan masa saya dengan ni, akhirnya saya punya impian tu sekarang ni terkubur macam tu. Jadi orang kata apa, disebabkan saya tak berani nak korbankan benda tu, impian saya tu yang terkorban. Lebih kurang macam tu lah, itu yang saya faham lah. Okay, baik. Terima kasih. Betul lah itu kan. So benda tu sebenarnya semua orang rasa. Ramai je ada cerita di sebalik benda ni kan. Kita nak sesuatu benda tapi kita takut untuk sacrifice benda yang lain, benda yang kecil. Kita takut sacrifice benda yang kecil untuk mendapatkan benda yang besar sebenarnya. So dekat sini kita kena ada tujuan lah dalam hidup ni. Dalam hidup ni terpaksa kita korbankan. Contoh kalau kita nak 4 flat, takkan weekend kita wah-wah kan. So kita korbankan weekend kita untuk 4 flat. Itu standard lah untuk belajar kan. Dan sacrifice masa keluarga ataupun waktu, wang. So dengan adanya program ni sebenarnya banyaklah memberi saya pengajaran apa itu sacrifice. Kita terpaksa tidur lambat, kita terpaksa bangun awal. Tapi benda tu sebenarnya positif tau. Apa yang kita dapat untuk sebuah impian kita. So kita memerlukan sacrifice yang mungkin kita sacrifice. Tapi saya sebenarnya kurang berminat tau kalau kita sebut sebagai sacrifice. Ataupun bahasa Melayu apa? Apa bahasa Melayu? Apa bahasa Melayu dia? Sacrifice? Pengorbanan. Okay, sorry. Saya kurang berminat dengan perkataan pengorbanan sebenarnya. Tapi saja saya letak ni supaya saya ingatlah apa yang ni kan. So saya suka tukarkan pengorbanan ni daripada kita tukar pengorbanan ni dengan investment tau. Maksudnya kita bukan korbankan tapi kita invest. Bila kita cakap kita invest ni maksudnya ada untung dekat situ. Kalau kita korban ni macam kita rugi kan. Kita merugikan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Tapi kalau kita invest ni macam kita invest duit, kita bukan rugi duit tu. Kita nak tambah nilai duit tu kan. So sebab tu saya rasa kita kena guna mindset kita untuk menukarkan. Kita bukan sacrifice sebenarnya. Contoh anda semua ni kan, anda bukan sebenarnya
saya korbankan masa 2 jam ni untuk dengar apa yang berada cakap. Sebenarnya tak, kita invest masa kita 2 jam ni untuk satu tenure nanti, ataupun saya mungkin dah half tenure atau 3-4 bulan sahaja. So saya harap benda ni investment kita ni dapat untung lah, memberi keuntungan kepada kita, bukannya kerugian. So dengan adanya mindset yang betul-betul kita tekankan, benda tu berbeza dia punya hasil lah sebenarnya. Okay, so seterusnya sedikitlah berkenaan dengan mindset. Lepas tu kita akan pergi dengan personality. So mindset seperti saya cakap, ini biasa mindset PC lah. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan yang jadi PC, saya cakap ni, kalau aku tegur mesti dia benci aku dan aku tak suka. Kalau aku tak tegur mesti dia akan ulang lagi kesalahan tu dan aku tak suka. So ada dua benda yang kita tak suka, tapi kita kena tengok mana yang lebih kita tak suka. Contohlah ada satu kes tu kan, kawan saya mengadu, aku stres lah dengan dia ni tapi aku tak berani tegur dia. Dia ni kalau pergi program mesti buat salah, mesti bermasalah, mesti menyusahkan orang lain macam kan. So saya tanyalah kawan kan, lepas tu dia kata, tanyalah dah pernah tegur tak dia? Dah pernah bagi tahu tak? Tak pernah. So dia macam, so nak saya macam, biasa saya akan pelik lah macam, so nak expect dia berubah tanpa diberitahu tu macam pelik lah sebenarnya. So apa dekat sini, kalau aku tegur mesti dia benci aku dan aku tak suka. Kalau aku tak tegur mesti dia akan ulang lagi kesalahan tu dan aku tak suka. Saya mindset saya ataupun prinsip saya ialah saya rela dibenci orang daripada orang tu mengulangi kesalahan yang sama. Saya rela saya tegur orang tu, lepas tu orang tu mungkin benci sikit lah kan, mungkin tapi mungkin ada kesilapan dari segi cara lah untuk tegur tu kan. Tu saya try masih untuk belajar, tapi saya lebih rela lah dia benci saya daripada dia ulang kesalahan tu. Dan sebenarnya kita nampak sebenarnya, orang yang terima pandangan ni, orang yang terima teguran ni, kita nampak dia boleh berubah. Lepas tu kita tengok, orang ni tak buat kesalahan yang sama, dia jadi macam best tau, orang ni dengar cakap kita. Kalau orang jadi, siapa yang ambil edu, siapa yang mengajar tuition ke, mengajar ngaji ke, dia tahu benda ni. Bila jadi cikgu ni, kita bukannya nak orang pelajar-pelajar ni pandai apa semua, tapi kita nak pelajar ni dengar apa yang kita cakap dan praktikkan. Memang betul. Benda tu kadang-kadang kita tak nampak kan. Bila saya tengok nasihat anak-anak pelajar-pelajar apa semua, lepas tu dia ikut cakap kita, rasa macam lain lah rasa dia. Kalau nak tahu, try lah ajar anak-anak ke orang lain kan. So dekat situ kita nampak tau, apa yang kita tegur tu, orang tu berubah. Tak kisahlah orang tu nak benci kita ke apa. Nabi pun, kalau Nabi tegur pun orang dah ni, apatah lagi kita, betul. Okay, ad-darar yuzal, tu tak pula kan, itu tu ada kaedah dia lah sebenarnya. Tak apa, kita pergi seterusnya berkaitan dengan kritikan membina dan kata-kata toksik. Benda ni selalu berlaku di dalam postmortem lah. So saya petik sikit, saya berkaitan dengan postmortem. Apa yang perlu ada dalam postmortem ni? Sebab saya tengok, pernah tak korang join postmortem? Postmortem daripada 10 pagi sampai pukul 4 pagi, 5 pagi. Postmortem sampai start 10 malam atau 9 malam, tapi habis sampai 3-4 pagi, tapi no solution, ataupun ada solution tapi tidak dipraktikkan, ataupun lagi teruk, dia lagi menyebabkan masalah disebabkan postmortem tu. Contoh ada drama ke, tiba-tiba lepas postmortem tu lagi orang membenci. Dekat situ sebenarnya banyak dalam postmortem tu kan. So dekat situ kita dah nampak dah nilai program ni macam mana. Kita dah nampak dah. Sebab tu bila kawan-kawan cerita ni, bila kita tengok postmortem macam mana dia handle, kita tengok inilah kesalahan sebenarnya yang ada.
Dekat situ kita tahu apa yang perlu ada, apa yang perlu tak ada. Okey, kita pergi kepada kritikan. Standard lah dalam postmortem kan mesti ada kritikan kan. Dan saya pernah jumpa ada satu program ni, saya pun terkejut tau, program ni tidak berjalan dengan lancar. Tapi postmortem kan kita tanya-tanya seorang-seorang kan. Dia tanya dalam 5-6 orang, sampai 6 orang tu dia cakap program ni bagus, program ni cuma ada masalah sikit lah. Dia cakap macam tu je. Saya rasa macam kenapa tak jujur kan. Sampai saya orang yang ke-7 atau ke-6 macam tu kan. Saya terus cakap ni masalah dia, ni masalah dia, ni masalah yang ni perlu diselesaikan. Ni masalah. Lepas tu baru tiba-tiba benda tu ramai yang sebenarnya ni masalah ni rupanya macam ni. Baru dia terangkan apa yang berlaku sebenarnya. So benda tu barulah dia minta maaf, yang tu salah dia apa semua. Jadi macam kenapa tak daripada awal kan. So kita harap, kita bukannya dekat sini kita nak tahu postmortem mana yang betul-betul efektif. Saya pernah join postmortem, nak sebutkan nama dia, 1 jam je. Program 1 jam tapi memang saya puas hati. Kita ada problem, kita ada solution, kita ada justification. Dekat situ kita dah nampak dah, ini postmortem yang betul-betul postmortem lah. Apa tujuan postmortem tu betul-betul diutarakan. Okey, seterusnya poin yang pertama ialah mengkritik untuk menambahbaikan lah. Bukan mengkritik untuk menjatuhkan seseorang, kita untuk menambah baikan sesebuah program. Yang kedua, mengkritik jawatan yang disandang. Dan kata-kata toksik ni adalah mengkritik orang yang memegang jawatan. Orang yang memegang jawatan tu, saya petik kata-kata Aqua rasanya, atau Aqua rasanya. Dia kata kita ni bukan kritik, contoh kalau kita kritik program manager, kita bukan kritik orang yang jadi program manager tu, kita kritik jawatan dia. So jawatan dia program manager sepatutnya buat macam ni. Jawatan tu, tak kisahlah orang lain masuk jadi program manager, itulah yang dia kena buat. Maksudnya macam tu. Bukannya kita mengkritik orang yang pegang jawatan, kita cakap orang ni yang salah, tapi kita kritik jawatan tu. Disebabkan you memegang jawatan ni, you kena buat macam ni. Sebab tu kita kena kritik jawatan dia, bukannya kritik orang yang pegang jawatan tu lah. Seterusnya, membetulkan orang lain, atau lebih tepatnya menyalahkan diri sendiri atau mengaku kesalahan daripada menyalahkan orang lain. Bila kita nampak masalah, kita dah tahu sebenarnya ni salah siapa, dia mengaku senang, settle je. Postmortem tu sekejap je sebenarnya. Daripada orang tu menyalahkan orang lain, kita kena tahu, kita kena investigate pula, penatlah jadi macam ni. Dan seterusnya menunjuk cara penyelesaian. Kalau kata-kata toksik ni dia memberi alasan, ataupun mungkin dia tak tunjuk cara penyelesaian. Dia cakap ni masalah, tapi dia tak tunjuk cara penyelesaian, ataupun dia tak tanya pun. At least dia tanyalah ada tak cara penyelesaian ke apa kan. So kalau orang tu, biasanya orang yang membangkitkan tu dia dah ada cara penyelesaian, membangkitkan masalah, dia dah tahu cara penyelesaian. Sepatutnya kalau dia beri cara penyelesaian, maksudnya itu kritikan membina lah sebenarnya. Contoh-contoh yang perlu kita buat, macam untuk next program, jawatan ni boleh improve dekat apa kan, macam tu kan. Ataupun salah ni, kata-kata toksik ni sepatutnya nama orang jawatan tu ni tidak buat kerja, ataupun orang tu yang salah. So kita tak nak lah, sepatutnya kita main title dia, supaya title tu yang menyuruh orang tu buat macam tu. Dan yang saya ada nampak tau, benda-benda yang saya kurang minat ialah support. Kalau kritikan membina ni support kebenaran, kalau kata-kata toksik ni support kejahatan. Dia macam terang-terang benda tu dah salah, tapi dia tak mengaku salah, ataupun ada kawan-kawan dia yang support sebabkan kawan dia tak salah. Benda tu saya kurang berminat lah. Macam
kita, macam saya cakap tadi, kita lebih menjaga kita punya credibility dengan mengatakan kita tak salah. Sebenarnya itu telah menjatuhkan credibility kita lah sebenarnya. So itulah sedikit sebanyak contoh yang saya boleh berikan untuk kritikan yang membina dan juga kritikan yang kurang membina lah. Sebelum kita pergi ke test di ISC, kita rehat sekejap berkenaan dengan kod yang ketiga, iaitu to handle yourself, use your head. To handle others, use your heart. So dekat sini saya uraikan sedikit lah. To handle yourself, dekat sini use your head. Maksudnya kita tak boleh guna kita punya emosi tau. Kalau nak handle diri kita ni memang tak boleh guna emosi. Kita kena guna akal, kita kena ni. Kalau kita guna kesiannya aku macam tu, dia jadi kita tak berkembang sebenarnya. Tapi kalau kita nak handle others, kita kena sebenarnya guna head dengan heart lah sebenarnya kan. So tak boleh guna kepala kita pula. So kita kena jaga hati-hati orang lain supaya orang lain mudah sebenarnya untuk bekerja dengan kita. Kita boleh tahulah siapa yang nak bekerja dengan, siapa betul-betul nak bekerja dan siapa yang betul-betul tak. Okey, seterusnya personality test di ISC. Ni yang sebenarnya tujuan ni kan. So kita ada 4, iaitu di ISC. Yang pertama dominance, yang kedua influence, yang ketiga stabilizing ataupun steadiness. Kalau yang C conscious ataupun compliance. So boleh ke saya nak tengok dominance? Boleh angkat tangan. Siapa boleh raise your hand guna button. Siapa dominance? Lisa. Ya ke? Aina. Kita tengok dalam grup ada berapa orang. Lisa masuk lambat sebenarnya. Anis request. Sorry lah, tak nampak. Siapa lagi? Berapa orang? 2 orang tadi, 3 orang. 3-4 orang termasuk saya lah sebenarnya. Farisha sekali. Okey. Siapa lagi tu? Okey. So dominance ni saya cerita sikit lah dominance ni apa dominance, apa influencing, apa steadiness dan apa compliance. So ini secara asas ni ialah dominance dan influence ni adalah orang yang outgoing ataupun kita panggil extrovert lah. Dan kita kena kenal pasti dua majority kita. Contoh macam saya majority yang pertama ialah dominance. Majority yang kedua saya ialah C, compliance. So saya DC macam tu. Boleh tak kalau awak semua tulis gabungan antara paling maksimum ataupun the most percentage dekat dalam ruangan komen. Contoh macam saya DC. Dominan paling tinggi 53% tak silap, C 20 something. So saya DC. Kalau yang lain bolehkah saya nak tahu? IC. Influence dan nampaklah sebenarnya influence dan DI plus C. Ni bahaya. Influence 31, compliance 31. Oh, sama faham. IS. Okey. Yang lain CS. CD apa? Compliance dominance. Okey. Lagi Ahmad CI. Easy IS. Raf DC. IS apa? Oh, faham. IPA IS. Oh, betul. Okay. Yang lain ada lagi? IS. Kebanyakannya IS, DC lah sebenarnya. DC samalah Raf.
IS DIC ya. DIC ya. Berapa tu Lisa? I berapa, C berapa? Dan percentage tu sebenarnya pengaruh jugalah sebenarnya. Apa Lisa? D tu 29, I dengan C 27. Ush. Okay, dekat-dekat jugalah sebenarnya. So DIC. So okay, faham. So kenapa saya suruh gabungkan? Ni kalau mengikut ni lah apa yang saya belajar kan. Saya belajar pun dekat YouTube saya sebenarnya. Tapi apa yang saya faham ialah dominance dan influencing ni adalah, influence ni adalah kita punya sifat extrovert kita. Sebenarnya di dalam seseorang ni dia ada extrovert, ada introvert. Tapi kalau dia DI, dia memang betul-betul jenis extrovert betul lah, sebab dia D dan I. Dia betul-betul outgoingnya yang belah atas. Dan kalau awak C dan S, memang betul-betul introvert lah sebenarnya. So kita nampak lah. Ada ke yang CS? IS, kebanyakannya IS. Oh ni CS. Siti Nurdini Hussein. Boleh dengar ke? Nurdini CS. Boleh. Betul ke awak ni introvert betul ke? Maybe dah improve kot dulu lah. Sekarang maybe bit extrovert, I think. Okay, baik. Terima kasih. Dan saya pun sebenarnya terkejut tau kalau saya tak tahulah test ni kan. Tapi saya pun terkejut sebenarnya saya DC. Bila kita tengok memang betul lah sebenarnya. Dulu saya pun lain. Saya kalau ikut dulu sebenarnya saya mau kepada S kot, DS ataupun CS macam tu juga. Saya pun tidaklah begitu terlalu bercakap sebenarnya. Dan okay, kita terus. Itu yang pertama, outgoing dan reserve ataupun extrovert, introvert. So kalau UDI memang betul-betul extrovert. Kalau CS betul-betul introvert. Okay, itu perbezaan je lah. Dan seterusnya IS. Dekat sini siapa IS? Banyak tadi kan? Okay. IS, Easy, IPA, IS, Alia, IS lagi. Dah tak ada dah. Ini macam banyak. IS, okay. Easy, IPA, Alia macam tu. So kita kat sini. IS ni adalah orang yang extrovert dia I, introvert dia S, dan juga dia ni ke kanan, iaitu people oriented. Yang ni, yang belah sini ni, oriented, nampak kan? People oriented. Maksud dia apa? Maksudnya orang yang suka bekerja dengan orang, ataupun macam tu lah. Kiranya kita ni suka bekerja dengan orang. Dan yang di sebelah ni, task oriented, adalah suka bekerja dengan kerja tu sendiri. Maksudnya kita suka bekerja dengan sendirian lah sebenarnya. So kita yang jenis extrovert, tapi bila bekerja, kita bekerja susah sebenarnya nak teamwork sebenarnya. Contoh kalau tengok saya belajar lah juga untuk teamwork kan. So saya kan DC, so memang betul-betul fokus on kerja. Dan bukannya tak boleh bekerja dengan orang lain, tapi dia, kalau bagi saya lah, di sini lebih suka bekerja seorang diri sebenarnya. So kita tahu ini dia ada kelebihan dan ada kelemahan sebenarnya. Kita akan tengok apa kelebihan D, apa kelemahan D, dan yang lain lah ISC. So dekat sini kita dah nampak pairing dia. Yang pertama ialah outgoing dengan reserve ataupun extrovert, introvert. Dan yang belah kanan, belah kiri, people oriented, yang suka bekerja dengan orang ataupun dia suka jumpa orang macam tu lah. Yang di sini dia suka task oriented, dia suka bekerja dengan kerja tu sendiri ataupun kerja berseorangan lah. Okay, so dominance. Sebelum tu saya terlepas pandang. Okay, DC tu, kenapa kita pairingkan D dengan C tu? Mengikut ni, D ni adalah ataupun huruf yang pertama. Contoh saya DC kan, huruf yang pertama D tu ialah D
kita berjumpa dengan orang, tapi sifat sebenar kita adalah C. Dia ada dua tau. Yang awal tu ialah sifat kita jumpa dengan orang, yang sifat sebenar diri kita kalau kita seorang diri, kita adalah sifat yang nombor 2 terbanyak, C. Kalau kita ada IC tu 2 sifat lah kita sebenarnya, bukannya 2 sifat, maksudnya dia bergabung lah C dengan I tu, sifat kita bersendirian. Kalau yang awal tu sifat kita di luar ataupun di public, itu mengikut ni lah. Okay, so dominance ni standard lah. Kita nak mendominasi, kita kena apa? Kelebihan dia memang orang-orang dominance ni memang tegas. Kalau cakap dengan dia memang, kalau bagi arahan pun memang tegas. Dan dia ni, orang ni memang jenis berdikari. Dia boleh macam saya cakap tadi, dia boleh bergerak sendiri, dia boleh handle semua benda, dia boleh memang berdikari lah. Dan seterusnya kompetitif, dia ni pantang dicabar. Dia kalau orang kata dia kalau boleh nak nombor 1 je, macam tu lah kan. Dan berani mengambil risiko. Biasa memang dominance ni, ni memang dia sekali tau. Kalau kita tegas, kalau kita berdikari ni memang standard, kita memang berani mengambil risiko lah. So ini antara ciri-ciri dia: berkeyakinan tinggi, bertujuan mencapai target, boleh mengawal situasi yang kritikal dan tidak mudah putus asa, rasional dan fakta. Tapi dia ada kekurangan dia. So kalau dia mengikut kita punya percentage tadi. So contoh kalau saya 50% kan, 50 something persen, so saya mungkin ada kelebihan 50% daripada tegas tu, 50% berdikari, 50% kompetitif dan tidak mudah putus asa tu 50% saya ada, macam tu kan. Dia mengikut kita punya ni lah, nilai percentage tu. Seterusnya kekurangan ni memang standard lah. Orang kalau dah berdikari ni memang dia keras kepala lah, sebab dia boleh buat sendiri kan. So dia keras kepala, dia jenis menantang. Sebab apa? Dia kompetitif dan dia suka memaksa. So kalau dia bagi arahan tu mesti ada memaksa orang kan. Nampak kan tadi saya? Okay. So seterusnya dia tidak sabar. Ni kelemahan yang perlu kita baiki lah. So walaupun kita berdikari, kita kena sabar untuk ni lah. Dan seterusnya terus terang secara berlebihan. Yang ni pun kita, daripada diri saya sendiri pun saya rasa macam, wah aku ni betul-betul terus terang sebenarnya. Tu salah tau, sebenarnya kekurangan. Sebab apa? Sebab kita berlebihan secara terus terang. Kita kena ada cara sebenarnya untuk terus terang ni kan. Kalau terlebih-lebih, dia bahaya sebenarnya, dia menjadi kekurangan. Sedangkan terus terang itu ataupun jujur adalah kelebihan, tapi dia menjadi kekurangan sebab kita terus terang yang secara berlebihan. Okay, seterusnya kurang perasaan. So bila dia cerita, sebab dia dominance kan berkaitan dengan kerja. So dia kalau bagi kerja, dia kurang perasaan orang. Dia kurang berkait dengan perasaan, kurang emosi sama kan. Tapi dia ni jenis tergesa-gesa. Kalau nak buat keputusan tu, dia memang berani ambil risiko, tapi dia tergesa-gesa sedikit nak buat keputusan. So kena hati-hati untuk buat keputusan ni. Kalau orang dominance ni dan suka bekerja dengan orang lain, dia jenis pace dia laju tau. Kalau nak kerja dengan dia memang dia ni jenis tak boleh sabar. So kalau dia pace dia laju, orang slow, dia tak boleh macam baik aku kerja seorang. Sebab tu dia sukar bekerja dengan orang lain. Dia jadi susah lah. Dia bukan jenis penyabar macam tu. Tapi tidaklah semua kelebihan dan kekurangan ni ada. Tapi kita boleh nampak peratusan tu, kita boleh nampak dominance ni macam ni dan kekurangan dia macam ni, kelebihan dia macam ni. So dia ada cara untuk berkomunikasi dengan orang dominance ni. Yang pertama ialah kita tak boleh borak dengan dia dengan emosi sangat. Kalau kita cerita pasal emosi kan, dia kurang menarik. Bukan kurang menarik, kurang terima lah kalau kita katakan.
cara berkomunikasi dengan dia ni, kita kena bagi fakta, perlu memberi fakta dan alasan yang realistik. Kalau kita nak bagi arahan dekat dia ataupun kita nak berkomunikasi dengan dia, kena ada fakta, kena ada yang realistik, kena ada benda tu kena logik, benda tu kena rasional, macam tu. Dan kalau kita nak bagi kerja dekat dia, nak suruh dia handle, kita kena beri informasi yang cukup supaya dia boleh buat keputusan tu, sebab dia boleh buat keputusan tapi kalau dia tak ada informasi yang cukup, dia sukar untuk buat keputusan. So dia kena ada benda tu dan juga kena ada fakta. Kita tak boleh bagi alasan-alasan yang berkaitan dengan emosi kan. Ada tak boleh. Contohlah, tak dapat datang meeting tapi kita cakap tolonglah faham saya macam lah. Dia tak boleh ayat-ayatnya tu. Dia kena bagi fakta, tak dapat meeting, kita sakit. Macam tu dah stop. Dia tak ada nak main-main emosi sangat lah dengan benda tu. Seterusnya influence. Influence ni macam saya cakap tadi, dia adalah outgoing dan juga people oriented ataupun kita panggil extrovert, dan extrovert tu kepada orang, bukan kepada kerja. Influence ni standard lah. Kalau kita tengok influence ni, bila dia datang meeting, memang meeting tu jadi meriah, dia jadi best kalau ada influence ni ada. Sebab apa? Sebab ni yang pertama, dia adalah jenis periang. Kelebihan dia periang dan suka berteman, suka bergaul. Memang ramai lah, kalau influence ni memang ramai kawan dia dan mampu menghidupkan suasana. Dia kalau, sejujurnya saya rasa lah, bila dia datang meeting nampak perbezaan. Bila tak ada dia kat meeting, nampak perbezaan dia. So kita tahu budak ni memang influence sebenarnya. Kalau dia sedih, semua orang sedih. Kalau dia bahagia, orang pun bahagia. Padahal kita tak tahu apa yang dia bahagia, tapi kita bahagia. Dia jadi macam tu sebab dia influence kita. Dia juga macam saya cakap tadi, mampu hidupkan suasana. Dia mampu memujuk seseorang. Dia jenis yang main perasaan. Kalau dia pujuk orang tu sampai macam mana, memang cair ke apa tak tahulah. Tapi dia mampu, dia ada teknik dia. So kalau saya yang jenis bukan influence, saya tak faham macam mana nak pujuk orang. Saya tak reti. Saya jenis bagi macam mana, bagi ni kan, okay, awak boleh tak handle? Tak boleh. Okay, tak boleh tak apa. Macam tu. Saya jenis macam tu. So kalau yang jenis pujuk-pujuk orang, dia jenis influence lah. Boleh pujuk orang sampai orang tu tiba-tiba tu, daripada tak nak tiba-tiba nak kan, daripada tak jadi beli tiba-tiba beli. Ni biasanya orang-orang yang ni lah, boleh mempengaruhi orang, biasa yang jual barang apa semua tu kan. Seterusnya, berekspresi dan bertenaga. Dia memang jenis hyper sedikit lah. Dan percaya diri, partisipasif ataupun suka berpartisipasi. Lupa dah. Okay, lepas tu dia menaruh harapan baik. Dia memberi harapan yang dia suka bagi harapan ke orang lain. Dia rasa macam orang ni boleh buat apa semua tu kan. Dan sentiasa bersemangat lah. Selalunya, tak adalah sepanjang tu dia bersemangat, tapi selalunya dia sentiasa bersemangat. Dia bila jumpa orang je memang ada je cerita dia, memang semangat dia macam tu. Dan tapi setiap kelebihan pasti ada kekurangan dia. Kekurangan dia adalah dia bila dia influence orang, dia sukar untuk di-influence. So dia bukan pendengar yang baik lah. Dia pendengar yang kurang baik. Sebab apa? Sebab dia fokus pada diri sendiri je. Dia tak fokus. Memang dia ramai orang, tapi dia influence orang kan, dia fokus macam mana aku nak influence orang, dan dia tak boleh orang influence dia. Sebab tu dia fokus pada diri sendiri dan dia kurang sedikit lah untuk mendengar. Tapi ni bergantung kepada, macam saya cakap tadi, bergantung kepada percentage lah sebenarnya. Seterusnya, berbicara berlebihan. Standard lah bila kita nak mempengaruhi orang, kita kena cakap banyakan. Dan tidak realistik, kekurangan sedikit. Sama juga lah berpura-pura. Dia suka pura-pura, tidak, kadang-kadang
benda tu tak benar, dia boleh, sebab dia pandai komunikasi tau, dia boleh bagi ayat tu menjadi daripada salah jadi betul kadang-kadang. So dia jadi berpura-pura, so dia main emosi. Sebab tu kita boleh influence dengan dia. Lepas tu dia sama juga tergesa-gesa dan terlalu percaya diri dan sukar diatur. Ni paling penting lah, sukar diatur. Sebab dia influence orang. Macam saya cakap tadi, dia sukar untuk orang influence dia. Kecuali influence yang lagi satu tu betul-betul influence ataupun lebih peratus daripada influence yang bawah tu. Sama juga dominance. Dominance ni boleh didominasi oleh orang yang peratusan dia lagi tinggi daripada dominance yang dia ada. Setelah. Dan cara komunikasi dia pula perlu memberi fakta dan alasan dia sama juga. Dan informasi yang cukup. Sekejap. Betul. So dia sama jugalah kalau kita nak bagi arahan pun perlukan. Ini memang standard lah sebenarnya. Dan satu lagi sebenarnya, salah ni sebenarnya, lupa nak tukar. Influence ni dia tak boleh diaturkan. So kita kena bagi pilihan. Betul, memang betul. Saya bila saya jumpa dengan influence ni, bila kita tak bagi pilihan kan. Contoh kita bagi arahan, okey kau kena buat ni. Dia susah nak terima arahan tu, macam dia nak dia nak lawan arahan tu. Padahal dia dah tahu benda tu betul kan, tapi dia, sebab tu kita kena bagi pilihan dekat dia orang. Okey, ni ada pilihan. You nak buat cara A ataupun cara B. Tapi kita terangkanlah cara A ni ada kelebihan dia ataupun lebih okey sedikit. Ni pandangan saya, pandangan B ni kurang sikit macam tu. So dia orang yang buat pilihan. Dekat situ saya belajarlah ramai influence ni, bila kita bagi arahan dekat dia, satu arahan dia susah nak terima. Tapi kalau kita bagi pilihan, dia boleh terima sebabkan dia yang buat keputusan tu. Dia suka influence orang kan. So dia nak dia buat keputusan sebenarnya. Okey, seterusnya. Steadiness. Steadiness pula orang yang jenis steady lah, jenis relax dan sebagainya. Dia memang, kalau kita cakap steady ni memang terasa tenang. Kalau kita nampak dia relax, dia santai, tak ada emosi, tak ada apa kan. Dia lembut, buat kerja pun relax, mempunyai simpati. Dia kadang-kadang borak dengan the best, lepas tu tekun, sabar, konsisten, pendengar yang baik. Memang betul lah. Kalau yang jenis ni kan, dia jenis santai. Bila kita borak dengan dia tu rasa best tau. Kita luahkan dekat dia, best je. Sebab apa? Sebab dia jenis memang pendengar yang baik. Dia bukan jenis yang dominance kita, dia bukan jenis influence kita. So dia jenis suka yang di-influence ataupun tidak jadi leader pun tak apa. Dia jenis yang suka terima arahan. Dia jenis yang macam tu, bukannya pemberi arahan macam tu lah. So dia suka mendengar daripada bercakap, bercerita. Sebab tu dia jadi pendengar yang baik dan menerima pendapat orang. Sebab itulah dia sukar untuk beri idea, dia suka terima pendapat orang dan menjadi orang tengah. Dia kalau jadi orang tengah ni memang kiri kanan tu jadi berbaiklah, sebab orang tengah, sebab dia tenang, dia pandai menenangkan orang dan mampu mengawal emosi dalam situasi tekanan. Kalau kita panik ke apa, dia paling relax. Dia macam, alah ni tak ada apa-apa ni santai je, relax je. Kalau kita borak dengan dia, orang lain dah nangis-nangis, kalau influence tu memang nangis sedih lah. Dia relax je. Kalau kita cerita-cerita sedih, dia macam kurang emosi sedikit, jenis santai. Dia boleh kawal emosi dia. Walaupun bukan kita cakap dia tak ada emosi, tapi dia boleh kawal lah. Tapi kekurangan dia suka berada di zon yang nyaman. Sebab dia tak suka ambil risiko sangat, dan tidak aktif dan tidak mudah puas terhadap sesuatu. Sebab tu dia berada zon yang nyaman. Kalau yang jenis dominance ni, dia pantang berada di zon yang nyaman lah. Dia nak adventure macam tu. Tapi kalau yang ni dia jenis mudah puas. Kalau kita bagi kerja dekat dia, kita nampak benda ni dia jenis yang ni dah okey dah ni. Dia jenis macam tu. Tu kekurangan dia. So kalau anda yang jenis steadiness, so benda ni sebenarnya perlu anda ubahlah. Walaupun di samping ada kelebihan, di situ ada kelemahan lah. So harapnya benda ni
bukan setakat steadiness, influence dan dominant pun sama. So dan dia ni jenis lambat melakukan kerja. Bila kita bagi kerja, dia akan lambat. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang dia tidak dia posesif ataupun tidak menaruh minat pada benda yang penting. Kadang-kadang dia tak boleh bezakan benda ni penting sebenarnya, benda ni tak penting. Dia lambat dan sukar untuk majulah. Kalau orang macam ni bahaya sedikit. So kalau dia biasanya dia akan dipengaruhi oleh influence. Biasanya dalam geng-geng kumpulan kita mesti ada seorang influence atau seorang dua orang dan ramai steadiness. Biasanya macam itulah. Dan seterusnya tidak menaruh minat dan tadian. So last sekali cara berkomunikasi dengan orang-orang steadiness ni ialah kita perlu memberitahu bahawa dirinya penting untuk seseorang yang lain. Dan ni steadiness ni bila kita bagi nasihat dekat dia, kita tak boleh cakap ni untuk engkau tau, ini kepentingan ni untuk engkau, ini kau buat ni kau yang berjaya. Dia tak boleh. Dia macam okey, aku tahulah aku punya ni. Dia jenis macam tu. Tapi bila kita melibatkan orang lain, dia akan rasa aku perlu berubah disebabkan orang lain. Dia jadi macam tu. Bukannya aku perlu ubah, aku nak ubah nasib aku. Dia tak macam tu. Dia akan kawan aku macam ni, aku kena ubah disebabkan orang lain. Sebab tu cara komunikasi ni kita kena libatkan orang lain lah kalau dengan orang steadiness. Sebab dia jenis steady. Kalau kita letakkan orang lain baru dia aku kena buat kerja ni. Sebab kadang-kadang dia lambat buat kerja, tapi kita kena letakkanlah kerja ni kau akan menyusahkan orang lain. So kau kena buat kerja ni. Baru dia macam aku kena buat kerja. Macam tu. So itu cara berkomunikasi dengan orang steadiness. Dan seterusnya perlu memberitahu kesan, konsekuensi. Macam saya cakap tadi lah, bila awak tak buat ni, awak menyusahkan orang lain ni. Atau bila tak buat ni, orang lain delay kerja diorang. Macam tu. So kita kena macam tu. Kita kena melibatkan orang lain untuk dia. Macam tu. Kalau yang dominance ni pula, dia tak boleh. Dia kena lantaklah orang lain. Macam tu. Dia kena, kalau awak tak buat, kau yang akan rosak. Dia macam tu. Maksudnya kita kena beritahu ini untuk awak. Macam tu. Influence pun sama. So kita kena cakap dia yang kena ubah macam tu, untuk diri dia. Tapi kalau steadiness kena ubah untuk orang lain. Macam itulah. Okey, itu berkaitan dengan steadiness. Yang terakhir adalah compliance. Compliance macam kita tahu cermat lah. Kelebihan dia memang jenis teliti, teratur susun, bersistematik dan mengurus dengan baik. Perfectionist, salah tu. Memiliki standard yang tinggi, berfikir secara mendalam, bersungguh-sungguh, suka bekerja dengan data, angka, grafik. Tu jenis teliti ni lah. Kalau kita bagi kerja dekat dia memang best lah sebenarnya. Tapi kalau kita bagi kerja dekat dia bersama dengan orang lain, dia tak boleh. Sebab apa? Compliance ni kan jenis task oriented kan. So dia jenis boleh buat kerja tapi dia tak boleh buat kerja dengan orang lain. Dia jadi kekok. Sebab apa? Sebab dia jenis teliti. Kalau orang tu compliance juga tak apa. Tapi kalau kita bagi compliance, lepas tu dia bekerja dengan steadiness kan jenis macam santai. Benda tu mudah, tadi cakap mudah puas hati kan. Compliance ni terbalik. Dia jenis tak boleh, yang ni kita kena teliti benda ni, kita kena susun benda ni, kita kena ni. Dia jenis macam tu. Dia perfectionist sikit. So dia sukar untuk bekerja dengan orang lain. Tapi kalau yang steadiness tadi, dia boleh bekerja dengan orang lain. Sebab apa? Sebab dia puas je. Kalau orang lain buat kerja, dia puas je. Dia okey je. Sebab dia relax macam tu. Dan kekurangan dia dekat sini, terlalu berhati-hati, overthinking, lambat mengambil tindakan, terlalu memilih, mudah curiga terhadap orang lain, sukar membuat keputusan. Okey, sebeginilah, terlalu berhati-hati. Sebab dia terlalu teliti tu sampai berhati-hati sangat. Kadang-kadang dah tak ada benda yang perlu dia telitikan, dia teliti sangat. Overthinking. Contoh benda tu dia sampai, contohlah kita bagi idea kan. Possibility benda ni berlaku. Dia kesan dia kan. Dia akan senaraikan at least 3-4 kesan benda tu berlaku. Dia jenis dia tak boleh benda tu satu, dia kena lebih daripada 3. Dia akan listkan banyak lah. Sebab tu dia overthinking. Banyak sangat dia fikir. Dan lambat mengambil tindakan. Sebab apa? Sebab dia banyak sangat fikir lah.
dan terlalu memilih. So bila kita bagi ni, dia kena ada orang yang influence, dan sebab dia tak berani buat keputusan sebab terlalu banyak cadangan yang ada. Kecuali kalau compliance, kalau apa tadi, influence dengan dominant, dia boleh bagi dia buat keputusan. Tapi yang ni susah sikit sebab banyak pilihan lah, dan mudah curiga terhadap orang lain. Sebab apa? Ada jenis sukar untuk puas hati, puas. Dia, sebab tu dia tak boleh bekerja dengan orang. Sebab apa? Sebab bila orang lain buat kerja tak tahap dia kan, tak capai expectation dia, dia jadi stres, dan dia rela untuk buat kerja orang lain tu supaya benda tu perfect, macam tu. Sebab tu dia kekurangan sedikit lah, sebab dia curiga terhadap orang lain. Dan juga sukar untuk membuat keputusan, cerewet, standard lah. Bila kita perfectionist ni, kita akan cerewet dan suka menjauhkan diri. Sebab apa? Sebab dia jenis task oriented tadi kan. So dia jenis kalau ada kerja, dia akan siapkan kerja dulu baru dia akan keluar. Kalau yang jenis steady ni, dia tengok ada kerja, tengok due date macam lambat lagi. So dia rela keluar dulu daripada kerja. Macam tu lah. Dan cara berkomunikasi dengan dia, dia jenis, kalau compliance ni jenis ikut arahan. Dan kalau bagi arahan tu, dia perlu lengkap dan jelas beserta cara-cara. Dia jenis memang betul-betul detail. Kalau kita bagi arahan tu, kena detail. Ni. Dan kita tak boleh bagi pilihan. Nanti dia akan blur. Aku nak pilih mana? Macam tu. Dia akan takut cari risiko. Aku nak pilih A ke nak pilih B. Tapi kalau yang influence tadi, kita kena bagi pilihan. Dia berbeza dengan compliance ni. Compliance ni kita tak boleh bagi pilihan. Sebab apa? Sebab nanti dia fikir. Kita kena tunjuk cara satu je. Ni cara dia buat macam ni dan kena lengkap, jelas. Kalau boleh bertindak secara sendiri dan bekerja melampaui harapan. Dia ni pula, sebab apa saya suka bagi kerja dekat compliance ni, sebab dia jenis bekerja melampaui harapan. Contohlah kita expectation kita dia buat tahap ni je kan. Tapi kebanyakan kerja dia akan bagi, macam bila kita tengok kerja dia, kau buat sampai sini menariknya. Macam tu. Kau buat lebih-lebih macam ni kan. Sebab apa? Sebab dia jenis teliti, dia jenis banyak pilihan. Dia kalau bagi kerja tu mesti, kalau dia konsult dengan kita, okey ni pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Dia jenis macam tu. Kalau dia nak serai 10 dia bagi. Sebab dia jenis macam tu lah, teliti dan sebagainya. Dan jenis bekerja melampaui batas. Melampaui harapan kita lah. So, seperti yang saya cakap tadi, DS kan contoh saya. So, saya di dalam waktu public, saya dominant, dan di dalam, saya DC sebenarnya. Di dalam waktu sendirian apa semua, saya compliance ni lah. Saya more lebih teliti, more macam ni. Dan sama juga dengan korang, kita tengoklah diri kita macam ni, semua ada kelebihan. Contoh kalau kita IS, ada kelebihan juga. Influence as steadiness, ada kelebihan kita guna influence kita guna kelebihan steadiness kita dalam program ni. So apa yang kita nak kaitkan, kenapa benda ni saya letakkan dalam episod pertama, sebab benda ni yang menentukan sebenarnya kita nak letak orang ni dekat mana, dekat jawatan mana. Sebab tu bila pemilihan bila pemilihan komiti sebenarnya kita dah tersilap langkah. So memang masalah lah. Saya bagi contoh, kita letak PC PM, APM, PC kan. Dalam video tu saya cerita PM, APM, PC kan. So bila kita letak 3 orang ni, orang yang jenis santai, orang yang jenis compliance ataupun introvert lah, compliance dengan steadiness, jenis buat kerja. Compliance ni jenis buat kerja di belakang tabir. Steadiness ni jenis santai. Dia susah nak bagi arahan, susah nak influence orang. Sebab tu saya PC lah sebenarnya, dia kena compliance dan juga dia kena influence ataupun dominant. Supaya apa? Supaya dia tidak didominasi ataupun tidak di-influence dengan orang lain. Sebab tu bila kita tengok PC yang jenis takut-takut sebenarnya, kita salah bagi job scope dekat dia. Kita letak dia PC tapi dia jenis
takut jenis bukan compliance kan. Dia bukan dominant punya orang, dia bukan jenis influence punya orang. Tapi kita letak kat situ sebab tu program kita dia tak boleh handle. Dan contoh pula bawah dia PC. Lepas tu bawah dia pula jenis yang dominant, jenis yang influence. Lagi kena bantai teruk. Dia pula jenis steadiness ataupun compliance jenis introvert kadang-kadang kan. Lepas tu bawah dia pula dominant. Habis kena. Memang PC tu memang kena tak boleh buat keputusan sebab dominan yang buat keputusan. Influence yang buat keputusan. So dia jadi PC nak buat keputusan tu susah. Bila dia dipengaruhi dengan influence, dia akan ikut influence. Dia bukan pendirian dia. Sebab tu peletakan kita punya ni perlu adalah sebenarnya. So kesilapan beberapa inilah. Sebenarnya sebab apa? Sebab kita tak kenal diri kita, sebab tu kita nak try je biru apa semua kan. Boleh, tapi kita kena sama jugalah, kita kena tanggungjawab dengan memahami tadi. Dan saya bagi contoh yang lain, contohlah MC pula. MC kita letak yang jenis introvert, yang jenis santai, boleh. Tapi betternya kita letak yang influence, supaya kalau dia santai ni, dia beza tau. Kalau MC yang jenis santai dengan MC yang jenis dominan, yang jenis 3, 4 ni lah. Kalau MC kalau jadi dominan, jenis paksa, jenis jangan buat jenis. Kalau dia bagi arahan tu tegas. Dan kalau anda diminta untuk duduk, dia suruh orang duduk betul-betul, ada jenis paksa. Tapi kalau jenis influence ni, dia pandai untuk dia pandai untuk mendudukkan orang, dia pandai macam tu kan. So dia pandai bercakap lah depan orang ramai. Kalau yang jenis steadiness ni, dia bagi arahan duduk, tapi orang tak duduk, orang tak diam pun dia sambung je program. Dia jenis santai kau lantak engkau lah macam tu. Dia jenis santai kan. Biasanya kalau MC kan dia suruh kita diam dulu baru kita mulakan. Ni kan macam tu. So kita nampak perbezaan. Kalau orang compliance jadi MC, kalau compliance ni memang kalau kita check dia punya teks dia, memang bercabang-cabang lah. Ada pilihan ni, ada ni, boleh tak ni, boleh tak. Dia jenis teliti. Ayat nak pakai ayat ni ke, nak pakai ayat ni, ada. Kalau contoh ayat pembukaan tu ada 3-4 cadangan. Dia jenis macam takut macam tu sebab dan jenis teliti dan jenis task oriented pula, jenis buat kerja. So kita nampak compliance ni kalau cara teks dia buat macam mana, dominant, steadiness ni memang biasa point-point saja. Influence ada ayat-ayat dia macam tu. So dekat sini kita kena tahu diri kita nak letak dekat mana. So kita dah tahu diri kita ni jenis yang mana, apa position yang kita perlu kita selesa dan apa perlu kita dapatkan lah. So itu sedikit sebanyak lah berkenaan dengan DISC dan juga berkaitan dengan professional leader, iaitu komunikasi, saya ulang balik, leader responsibility. Yang kedua ialah apa tadi? Responsibility, understanding juga insight sebenarnya. So ini ada juga saya mencadangkan atau menggalakkan untuk anda semua cari lagi test-test yang leadership, berkaitan dengan leadership. So saya jumpa tiga ni lah yang kita guna untuk program ni adalah dominant, influence yang pertama ni. Yang kedua autocratic, laissez-faire, democratic. Ini dia tak ada beza sangat, tapi dia orang kata mungkin ada perbezaan sedikit dan terms-terms yang dia guna tu berbeza. The warrior, the critical thinker, the relator, dia sama je dia punya ni, the visionary dan the sage. Dia sama dia punya contoh the warrior ni adalah dominance, influence ni adalah the critical thinker, dan compliance ni compliance ni adalah the critical thinker, influence ni the relator, dia jenis macam tu. Steadiness pun the relator, lebih kurang. So ini adalah antara test leadership yang lain yang ada di luar. So saya galakkan anda untuk buatlah. Setakat ini itu sahaja berkaitan dengan episod yang pertama, iaitu berprogram sekejap.
IPL iaitu Intro to Professional Leader. Saya ulang balik, kita sentuh berkenaan dengan responsibility, yang kedua ialah understanding, yang ketiga ialah mindset dan yang keempat ialah DISC ni. So saya